Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. So hari ini kita akan cakap tentang penapis akuarium ataupun akuarium punya filtration. So aku akan cuba detailkan apa itu filtration untuk akuarium. Stay tune. Okey, untuk filtration ni kita akan start dengan kita kena tahu dulu kenapa kita perlu ada filter dalam akuarium. Kenapa dekat ekosistem seperti sungai, payau ataupun tasik tak perlukan filter. Lepas tu kita akan cakap tentang jenis-jenis filter. Lepas tu kita akan cakap tentang kelebihan dan kelemahan external filter dan juga internal filter. Dan kita akan cakap tentang mechanical filtration, biological filtration, chemical filtration. Lepas tu cara susunan biomedia di dalam filter. Lepas tu dan terakhir sekali iaitu bacteria bloom ataupun air kelabu. So kita start dengan yang pertama sekali iaitu kenapa kita perlukan filter dalam akuarium. So jom kita start. Okey. So yang pertama sekali iaitu kenapa kita perlu ada filter di dalam akuarium. Okey, untuk pengetahuan korang, akuarium merupakan closed system, manakala yang sungai dan juga tasik iaitu open system. Okey, apa perbezaan antara closed system dan juga open system? Okey, yang pertama sekali kita cakap tentang open system. Apa itu open system? Open system bermaksud iaitu air dia sentiasa mengalir 24 jam tanpa henti, iaitu air yang baru dimasukkan ke dalam kawasan tu dan dikeluarkan. So dia ada in dan out. Manakala closed system pula iaitu air yang sama berpusing di tempat yang sama saja. Itu dipanggil closed system. Okey, mesti akan ada orang tanya kan, kenapa dekat sungai, dekat laut, dekat payau ataupun dekat tasik kita tak memerlukan filter? Jawapan dia kerana satu disebabkan oleh cuaca, biologika dan lain-lain yang menyebabkan air itu sentiasa akan filtrasi dia tersendiri. Dengan bawah tanah dia lagi, dengan air yang keluar daripada hujan lagi. So menyebabkan air itu sentiasa akan masuk air yang baru dan keluar begitu saja lalu terus. So dia tak perlukan filter dan bakteria dia sendiri pun dah cukup di dalam itu sebab dia open space punya area. Manakala dekat untuk akuarium pula, disebabkan akuarium ni adalah ciptaan manusia, so kita ada masalah dengan ciptaan manusia tu lah. Kita tak perfect macam Tuhan buat lah. So kita perlukan filter kerana air di dalam akuarium sentiasa berpusing yang itu saja, daripada akuarium pergi ke filter patah balik pergi akuarium. So dia tak ada air yang baru masuk ataupun air yang lama keluar. So kalau boleh kalau kita macam tu, kita tiap-tiap hari tukar masuk. Itu okey lah, akan jadi open system lah. Tapi sampai bila kita nak buat macam tu, betul tak? Sebab air paip kita pun mempunyai klorin lagi lah, apalah. So agak membazir dekat kita lah. Okay, so kita dah tahu tentang open system dan juga closed system. So kita nak cakap tentang jenis-jenis filter yang ada dekat pasaran. Okey, yang pertama sekali iaitu kanister. Okey, kanister ni memang banyak aquascaper yang akan pakai kanister sebab satu, dia duduk di luar dan dia boleh letak biomedia yang terlalu banyak. So makin banyak biomedia tu makin bagus. So kita punya filtration pun makin bagus. Yang kedua iaitu top filter. Okey, ni zaman-zaman dulu-dulu punya lah. Yang zaman-zaman 90-an dulu, 80-an kita akan pakai top filter. Kalau tengok dulu masa kita bela ikan-ikan biasa kan, kita akan beli satu akuarium dengan filter kat atas tu. Okey, itu dia panggil top filter lah. Yang ini untuk zaman sekarang ni jarang orang pakai dah. So kebanyakan pakai kanister, sump ataupun trickle dan juga under gravel. Internal filter pun yang ketiga ni pun kita jarang pakai dah sekarang ni, kecuali kalau main ikan saja macam arowana ke ikan-ikan predator ni, ada lagi yang masih pakai internal filter lah. Okey, yang keempat pula iaitu sump filter. Okey, sump filter merupakan satu akuarium khas untuk letak biomedia dan juga filter lah sebagai filter.
Selalunya sound filter ni kita akan pakai dekat aquarium yang besar, iaitu 4 kaki dan ke atas lah. Yang kecil kurang efektif lah kerana harga dia yang terlalu mahal kan. So kita akan pakai dekat 4 kaki dan ke atas. So air tu akan jatuh ke bawah ke dalam sump dan difilter dan dinaikkan balik ke atas. Contoh dia aquarium tu 4 kaki. So sump filter kita kemungkinan akan 2 kaki atau lebih sikit, ataupun 2 kaki setengah. Dia macam tu kiraan dia. Okey, untuk trickle filter pula dia sama macam top filter, tetapi top filter selalunya kita tak letak biomedia, tetapi trickle filter ni kita akan letak biomedia dengan kadar yang banyak dan pelbagai. Dia akan ada satu pump di dalam aquarium kita, akan pump naikkan air ke atas, dan daripada atas tu dia akan turunkan air tu seperti air hujan, setitik ke dalam filter. So air yang setitik tu akan turun melalui biomedia dan akan difilter melalui biomedia setitik demi setitik ya, dan akan turun balik ke dalam aquarium. Itu ialah trickle filter. Yang terakhir sekali ialah undergravel filter. Okey, yang ni banyak pakai dekat shrimp tank dan juga aquascape pun ada jugalah, tapi jarang lah. Kebanyakan kepada ni lah, shrimp punya breeder dia akan pakai undergravel filter, iaitu filter tu kita letak di bawah sekali, di bawah dasar. So dan ditambun dengan gravel dan juga ataupun soil ya. So air akan melalui soil dulu dan juga gravel sebelum naik balik ke atas. Itu ialah undergravel punya filter. So kita next slide lah. Okey, ini adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan internal filter dan juga external filter. Okey, kita cakap tentang external filter dulu. Okey, external filter ni ruang dia lebih besar, so kita boleh simpan lebih banyak lagi kompartmen ataupun biomedia kita, dan mudah dicuci, so kita boleh angkat keluar je. Kualiti filter yang lebih baik itu semestinya kalau canister. Kelemahan dia harga agak mahal lah. Harga selalunya double daripada internal filter lah. Dan internal filter pula harga dia murah, tetapi dia kurang cantik lah sebab kita letak di dalam aquarium, so akan nampak filter tu, dan dia menyebabkan kita punya space untuk nak skip tu kurang lah, sebab dia saja pun dah kadang-kadang dah besar. Okay, so next kita cakap tentang jenis-jenis media. Okey, untuk filtration ni dia terbahagi kepada 3 benda, iaitu yang pertama sekali iaitu filtration untuk mechanical filtration, lepas tu biological filtration dan juga chemical filtration. Okey, aku akan pergi satu demi satu dengan terperinci lah. Okey, kita akan cakap tentang mechanical filtration dulu . Okey, mechanical filtration ni merupakan satu span ataupun tugas dia iaitu menapis semua kotoran-kotoran yang terlekat ataupun kotoran-kotoran yang masuk ke dalam filter . Contoh dia seperti habuk ataupun seperti daun-daun mati ke ikan-ikan mati. So dia akan filter dulu, tapis dulu supaya tak masuk ke stage 2 dan 3. Kenapa? Sebab kalau kita tak tapis dia, akan kemungkinan besar tu untuk nak kena pump rosak tu sangat tinggi ya. Nanti melekat dekat pump kita stuck, tak boleh pusing. So menyebabkan pump patah dia punya tu kan, impeller tu, dan tak boleh guna pula. So untuk mengelakkan daripada benda tu, selalunya kita akan letak mechanical filtration lah untuk tapis semua habuk-habuk dan juga benda-benda yang partikel-partikel besar ni ya. Okey, dan filter untuk mechanical filtration ni ialah span lah. Selalu kita akan guna span ataupun satu bioform lah. Aku tak ingat apa nama dia tu. Span tu. Dan span ni selalunya setiap 3 bulan ataupun sebulan sekali kita akan cuci dia dan ataupun kita tukar dia. Okey, untuk span ni dia tak ada apa-apa kelebihan lah. Dia tak boleh tukarkan amonia kepada nitrit atau nitrat. Boleh, tetapi dia tak banyak simpan ataupun kandung bakteria di dalam dia untuk buat proses biological. So untuk biological kita perlukan another part. So kita pergi ke biological punya filtration.
Okey, biological filtration. Tujuan dia ialah untuk menukarkan amonia kepada nitrit dan juga nitrat. Okey, so kalau sebut pasal biological filtration ni, kita tak boleh lari cakap tentang nitrogen cycle lah. So nitrogen cycle ni kalau orang yang tak tahu, dia merupakan satu kitaran yang mana kita menukarkan satu sisa toksik daripada makanan, benda mati dan juga najis kepada satu compound yang mana pokok boleh guna ataupun pokok boleh ambil sebagai makanan dia. So nitrogen cycle ni terdiri daripada 3 benda lah, iaitu amonia, nitrit dan juga nitrat. Okey, so daripada apa yang aku faham lah sebelum ni, so nitrogen cycle ni iaitu daripada makanan ataupun kita punya waste lah, seperti pokok mati ataupun kita punya ikan berak ataupun makanan yang tak dimakan oleh ikan, dia akan bertukar menjadi amonia. Amonia ni sangat toksik, so kalau kita tak kompos dia ataupun tak break dia, pecahkan dia, dia akan menyebabkan ammonia spike, yang itu yang selalu dia menyebabkan ikan mati tu. Okey, so daripada amonia tu kita perlukan satu bakteria, iaitu dinamakan Nitrosomonas bacteria, iaitu untuk nak pecahkan amonia tu menjadi kepada nitrit lah. Pembetulan bukan nitrit tetapi nitrat, sorry. So daripada nitrit itu pula akan akan ada satu bakteria lain, iaitu nitrobacter, untuk pecahkan menjadi kepada nitrit lah. So kitaran ni akan berpusing sentiasa 24 jam di dalam akuarium kita. So apa akan terjadi apabila kita punya ikan berak, dia akan jadi amonia. So amonia tu akan dipecahkan oleh bakteria kita. Apabila dimasukkan ke dalam filter kita ada bakteria tu akan tukarkan amonia menjadi nitrit. So nitrat. So daripada nitrat tu akan ditukarkan pula kepada nitrit, dan apabila dia jadi sebagai nitrit, air tu akan keluar ke dalam akuarium dan akuarium kita penuh dengan nitrit. Boleh diambil oleh kita punya pokok lah sebagai makanan, dan akan ada lebihan daripada nitrit tu, selalunya kita akan buat water change. Kalau kita tak buat water change, selalunya akan menyebabkan itu yang menyebabkan algae seperti GSA dan juga GDA tu sebabkan lebihan daripada nitrit tadi tu. Okey, so kita next. Okey, ini pun samalah. Ini gambar rajah yang lebih senang nak tengok lah. Kita bagi makan ikan, lepas tu akan jadi amonia, lepas tu jadi nitrit, jadi nitrat. Lepas tu patah balik bagi ke ikan, ke pokok. Pokok akan keluarkan oksigen untuk ikan. So macam tu lah. Okay. So next kita pergi ke biological media. So untuk biological filtration ni, dia ada pelbagai jenis produk yang kita boleh guna sebagai rumah bakteria, kita panggil. Ada pelbagai, iaitu yang pertama sekali aku listkan daripada yang murah sampai ke yang mahal sekali ya, iaitu first sekali ialah Pumix. Okey, Pumix ni memang banyak kita pakai dekat Azra sendiri, boleh dikatakan 90% kita pakai Pumix daripada under sandbag sampailah ke filtration kita pakai Pumix. Lepas tu kita ada Lava Rock. Okey, Lava Rock pun bagus juga sebenarnya, not bad. Sebab apa? Tapi kita kena cari dululah lava rock yang kualiti yang cantik sikit, yang banyak pori-pori ya. Lepas tu kena ada kita ada Bioring. Bioring pun okey, tapi kena tengok kita punya filter. Ada setengah filter yang tak boleh masuk Bioring Contoh dia macam hop tu, dia terlampau besar, so tak boleh masuk. Kita sepatutnya pakai Lava Rock ataupun Pumix. Okey, yang ketiga iaitu K1 atau K2. Okey, K1 ni dia perlukan sound filter Kalau yang tak nampak tu, ini ialah K1. Okey, K1 ni dia tak akan boleh letak macam tu saja, dia tak function dia perlu dipusingkan. Kita kena letak satu erector ataupun bagi dia pusing supaya benda tu sentiasa bergerak, so menyebabkan bakteria boleh duduk di dalam. Kalau kita tak gerakkan dia, dia kurang efektif tak berjalan Dan yang psikimetrik. Okey,
Sikemetrik dan juga ADA BioRio ni macam biasalah, dia branded dan juga dia punya surface pun banyak menyebabkan kita boleh simpan banyak bakteria di dalam tu. Untuk Sikemetrik, sebenarnya Sikemetrik juga adalah Pumix tapi Pumix yang berkualiti tinggi lah. Itu yang diklaim dalam website lah. Aku cuma sampaikan balik lah apa yang dia tulis. So dia berkualiti tinggi punya Pumix. So kita next. Okey, ciri-ciri filter yang terbaik. Okey, ciri-ciri filter yang terbaik mestilah mempunyai surface SSA yang tinggi ataupun SSA yang banyak. Apa itu SSA? SSA ni adalah specific surface area, iaitu lebih banyak lagi surface area untuk bakteria tinggal, itu lebih baik. Contoh dia dekat sini aku copy daripada Green Aqua, iaitu zoom daripada mikroskop mereka menunjukkan ADA BioRio punya surface di dalam. So kalau tengok berkerak banyak, so ini sangat sesuai untuk bakteria duduk untuk membuat koloni mereka. So makin banyak bakteria yang ada di dalam filter kita, semakin baiklah supaya dia boleh filter lebih banyak lagi amonia kepada nitrit dan juga nitrat. So kalau kita punya filter kita tak cukup biomedia, itu yang selalunya menyebabkan algae lah, ikan mati lah, udang mati lah, itu penyebab dia. So next, kita ke next slide. Okey, so kita cakap tentang chemical filtration. Okey, apa itu chemical filtration? Okey, chemical filtration ni dia more on temporary dia kepada polish air dia. Lebih tepat lagi kita kata guna dia untuk sementara dan juga untuk nak kurangkan sesuatu benda. Contoh dia macam air yang kuning ataupun air tanin tu. So kita perlukan sesuatu benda untuk tukarkan air yang kuning tu kepada air yang jernih balik. So masa itulah diperlukan chemical filtration. Ada beberapa contoh chemical filtration. Contoh dia seperti activated carbon. So activated carbon ni dia akan menukarkan air tanin tu tadi, dia akan polish air tu akan menjadi air tu jernih dan dia akan buang klorin dan juga beberapa lah seperti amonia. Zeolite pun sama, dia akan buangkan kita punya amonia dan polishkan air kita. Lepas tu ada silikat EX, ini daripada JBL lah. Dia akan menyerap semua fosfat yang ada dalam akuarium kita dan mengurangkan. Sama juga macam resin. Resin ni kalau korang tak tahu, resin ni ada sama seperti Purigen. So Purigen pun adalah resin tapi dia branded untuk inilah brand untuk Purigen. Kalau korang tak dapat cari, korang boleh cari dekat Shopee, type resin untuk akuarium ataupun resin air. So nanti dia akan keluarkan list. Resin ni ada pelbagai kegunaan, antara dia polish air dan dia juga akan boleh softkan kita punya air, turunkan kita punya GH. Itu adalah chemical filtration. Selalunya chemical filtration ni kita akan pakai dia lebih kurang di awal permulaan dan juga time kita ada masalah. Awal permulaan tu iaitu pada bulan pertama dan bulan kedua untuk kita set up akuarium tu. Contoh dia hari ni, bulan ni kita start, so kita perlukan activated carbon untuk nak tapis semua masalah tanin dalam kita punya kayu. So kita perlukan activated carbon. So selepas tu air dah clear, semua dah okey, so kita boleh angkat keluar lah benda tu. Dah kita tak perlukan lagi. Kalau tengok pula ada diatom, so kita boleh guna silikat ataupun JBL silikat EX ni untuk mengurangkan masalah diatom tu. Contoh dia air terlampau hard sangat, so kita boleh gunakan Purigen untuk softkan sedikit air tu. Okey, selalunya chemical filtration ni dia tak tahan lama, dia kena recharge lebih kurang paling maksimum tak silap aku 6 bulan kot. 6 bulan ke 12, tengok jenis produk dan juga apa itu. Selalunya kita akan tukar 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali antara kita tukar baru atau kita recharge. Macam Sikem Purigen dia boleh recharge sebanyak 3 atau 4 kali tak silap aku. Okey, itu ialah chemical filtration. So kita next slide. Okey, ini adalah cara susunan media di dalam filter, iaitu kanister dan juga hop. Sebab ramai yang tanya aku, abang macam mana nak
susun ni, yang mana satu dulu, yang mana keluar dulu, yang mana masuk dulu. Okey, so dekat sini aku ada buat rajah. Kalau tengok di bahagian kiri ni ialah kanister dan bahagian kanan adalah hop. So kita cakap tentang kanister dulu. Okey, by default kebanyakan kanister dia semuanya macam ni ya, iaitu air masuk di sebelah sini dan turun ke bawah, naik ke atas, air keluar. Tapi ada juga yang kanister yang daripada atas ke bawah, ada juga, dan ada juga daripada tepi ke daripada kiri ke kanan. Selalunya kiri ke kanan ni adalah filter yang kecil lah. Contoh dia macam Dufin CF300 kan. So dia daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Tapi kalau kita cakap filter yang besar, selalunya dia akan masuk daripada atas, dia masuk daripada bawah dan naik ke atas keluar. Okey, so aku tunjukkan contoh dekat sini. Air masuk dari sini dan akan pergi ke first stage. Okey, rod yang pertama tu selalunya kita akan letak mechanical filtration lah, iaitu seperti span ataupun bioform lah, untuk kita tapis dia dulu. Apa-apa yang tak patut, yang sepatutnya masuk dalam kita punya filter, kita tapis dulu dekat situ. Ataupun kalau macam Fluver, dia ada pre-filter lah. Pre-filter tu ialah span lah untuk filter. Dan yang kedua sekali iaitu biological filtration. Dan juga yang stage 3 juga adalah biological filtration. Okey, biological filtration ni macam tadi aku cakap, iaitu seperti Sichemetry, Pumice, lava rock. So selalunya kalau ratio dekat Azra, iaitu kita akan bagi 60 20 20, iaitu kita akan lebihkan biological punya filtration, iaitu seperti Pumice. Manakala chemical dan juga mechanical ni kita kurangkan sikit lah. Cuma layer di bawah dan di atas je, tapi tak banyak. Kita banyakkan kita punya biological punya filtration. Okey, so yang first stage iaitu mechanical, iaitu span. Yang kedua mungkin Pumice dan juga ataupun lava rock. Okey, boleh mix tak antara filtration ni? Macam lava rock, bioring dan juga Pumice ni boleh mix tak dalam satu container tu? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. As long as korang letak biomedia tu di tempat yang betul, tak ada masalah. Dan bagi aku suggestkan tak payahlah mixkan. Better satu jenis dah cukup. Kalau korang nak pakai Pumice, pakai Pumice. Kalau nak pakai lava rock, pakai lava rock. Kalau nak pakai bioring, pakai bioring. So dia lebih senang untuk kita nak manage lah sebenarnya. Tak perlu mix pun. Okey, yang terakhir sekali dia pergi ke filter stage keempat, iaitu chemical filtration. Okey, chemical filtration macam tadi aku cakap, iaitu seperti zeolite, Sichem, Purgin dan juga activated carbon. Tujuan dia untuk polish air sebelum dia keluar ke kita punya aquarium. Okey, itu kita cakap tentang canister punya layout lah untuk susunan. Manakala kalau contoh yang lain macam hop HOB. HOB ni, hop ni dia sebab ruangan dia limited, so kita perlukan gunakan dia dengan sebaik yang mungkin lah. So kalau tengok di gambar bahagian kanan ni, selalunya mechanical filtration kita akan letak di luar ataupun di dalam aquarium. Kalau tengok span ni sebelum dia sedut air tu, kita akan letak span ni ialah mechanical filtration. Dan apabila disedut masuk ke dalam, okey, di dalam ni selalunya kita akan letak sebanyak mungkin biomedia punya filtration lah, iaitu biological filtration. Tapi kita jarang menggunakan chemical filtration di dalam aquarium ataupun hop yang macam ni Selalunya kita akan guna dua saja, iaitu mechanical filtration dan juga biological filtration. Chemical filtration pun boleh letak, tapi mungkin tak muat lah, tak ada tempat. Tapi kalau korang beli HOB, hop ataupun canister ke ataupun filter, kebanyakan mereka akan bagi kilang-kilang ni, dia akan bagi kita activated carbon Tapi sebenarnya kalau korang buka tu kan, dia punya activated carbon tu tak banyak pun, macam 5%, 10% je. Sebenarnya tak ada function pun. Korang boleh buang, ganti dengan biological punya filtration. Okey, kita ke next slide Okey, kita akan cakap tentang bacteria bloom ataupun air kelabu. Okey, bacteria bloom ni boleh dikatakan semua orang akan terjadi. Iaitu yang pertama sekali, punca dia iaitu tank yang baru nak start Contoh dia
hari ni korang buat, so 2-3 hari permulaan tu mesti bakteria bloom atau air akan jadi kelabu. Sebab apa? Time tu bakteria tak ada lagi. So menyebabkan tak ada siapa yang nak clearkan air tu tau. So dia ambil masa beberapa hari untuk clearkan air tu. Okey, selain tu bakteria bloom juga ataupun air kelabu ni disebabkan oleh ammonia spike lah. Ammonia spike ni selalu terjadi disebabkan oleh contoh dia, kita ada ikan 5 ekor di dalam akuarium, tiba-tiba kita tambah lagi 20 ekor ke dalam akuarium. Okey, disebabkan kita tambah lagi 20 ekor ikan di dalam akuarium tu, menyebabkan bakteria kita tak mampu nak tampung waste makanan ataupun waste daripada najis daripada ikan yang baru tu, menyebabkan bakteria bloom lah. Okey, yang tu selalunya akan terjadi dalam 1 ke 3 hari sebelum bakteria kita recover untuk benda tu. Dan yang ketiga iaitu restart bakteria colony. Okey, yang ni selalu terjadi apabila kita interrupt kita punya biological punya filtration lah. Contoh dia, kita shutdown kita punya filter ataupun kita buat water change, tapi water change tu menyebabkan kita punya filter kita terkena biological tu, terkena air yang ada klorin tau. Air yang ada klorin seperti air paip, dia akan menyebabkan kita punya bakteria dalam filter kita akan mati. So hati-hati ya. Sebaiknya kalau nak guna dia, better korang guna, nak cuci dia, korang guna air akuarium juga untuk cuci korang punya biological punya filtration. Kalau sponge tak ada masalah nak guna air paip. Tapi untuk biologicalnya macam pomix tu better guna air akuarium sendiri ataupun air yang tak ada klorin lah. Okey, next iaitu matikan filter. Ini yang macam aku cakap tadi. Dan masalah flow air tak sekata iaitu anaerobic bacteria. So yang ini flow tak sekata ni selalu terjadi juga kalau yang pakai kanister lah selalunya. Ada dead spot. So dead spot tu menyebabkan akan menyebabkan aerobik bakteria tu tak cukup oksigen untuk dia nak reproduce. So menyebabkan berlaku bakteria bloom lah. Antara dia bakteria ni seperti heterotrophic bakteria. So okey, aku suggestkan kalau untuk akuarium yang baru nak start ni, kalau korang ada akuarium yang lain sebelum ni yang dah running berbulan-bulan, so lebih baik korang ambil air dia 50% daripada akuarium yang lama tu, letak dalam akuarium yang baru. So dia akan mempercepatkan cycle kita punya akuarium yang baru. Ataupun kita boleh guna biomedia daripada filter yang dah sedia ada, masuk ke dalam akuarium filter yang baru. Tu pun cara untuk nak percepatkan kita punya masalah nitrogen cycle lah. So kalau daripada konklusi dia kat sini, kita dapat tahu yang nitrogen cycle ni sangat penting untuk closed system aquarium lah. So kalau nitrogen tak cycle ataupun ada masalah bakteria tak cukup dalam aquarium kita, itu yang penyebab kepada ikan mati, udang mati, algae. So kita kena perhatikan betul tentang, terutama sekali dekat biological punya filtration lah. Okey, sampai di sini saja perkongsian untuk kita kali ini. Jika anda suka video ni, anda boleh like, subscribe. Terima kasih, bye bye.